Wani tak ada ayah kan. So Wani sentiasa bercakap dengan ayah Wani bila seorang-seorang. Because bakat yang Wani dapat tu memang dari arwah ayah Wani. And yelah, macam walaupun dia tak ada, tapi Wani tahu dia mendengar. So orang kata banyak waktu tu berseorangan dalam bilik. Dan bila keluar bilik, Wani pretend nothing happen. Anda kembali bersama saya, Sudirman Muhammad Tahir. Ini podcast Confession Bilik Gelap musim keempat. Dan bersama saya pada hari ini tetamu kita yang saya kira orangnya genit tetapi bakatnya cukup besar dalam industri kita. Ini Wani Carey. Apa khabar, Dik? Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar bang? Baik, sihat. Wani dah sihat? Saya sekarang ni boleh kata tengah recover lagi lah. So tengah berehat juga, tapi pada waktu yang sama still buat kerja recording, shooting dan sebagainya lah. So kembali aktif. Betul, kena kembali aktif. Dah lama sangat cuti. Dalam seminggu pun saya dah rasa lama. Sebab apa orang kata, memang passion saya bekerja. Bila duduk rumah tu rasa macam ya Allah lemaunya. Tu yang saya macam okey lah, kena kerja balik ni, kuatkan diri. Tapi tahun baru 2024 yang cukup bermakna buat Wani kan, dapat perform di luar negara. Ya, Alhamdulillah. Bagi mewakili negara kita. Ya. Mungkin boleh share sikit experience tu, Wani. Okay, actually Wani untuk kali keduanya dipilih untuk membuat persembahan di Asian TV Awards di Vietnam untuk tahun ini, dan menyanyikan 3 buah lagu dekat sana. 1 lagu Bang Bang dan 2 lagi lagu single Wani sendiri. Dan kiranya it's a big opportunity yang diberikan dari Rocket Fuel dan juga Asian TV Awards lah. Sebab sebelum ni Wani nyanyi di Manila, Filipina dan juga Singapore. Dan tahun ini dia lebih istimewa kerana apa orang kata, Wani dapat bawakan 2 buah lagu Wani sendiri. Dan dari situ Wani rasa penerimaan orang lepas Wani post video di platform TikTok dan Instagram. Kat situ orang dah mula nampak bakat Wani lebih daripada sebelumnya. Wani, bila bercakap tentang bakat, bila kita melihat bila Wani dapat perform di luar negara kan, sambutan tu sangat bagus. Dan bila berbalik kepada di dalam negara sendiri, dan sebelum tu pun Wani pernah post something bernada kecewa sikit. So adakah penerimaan dalam negara itu seperti dianaktirikan, tetapi sedangkan di luar negara tu Wani diterima baik? Nak kata dekat negara sendiri tu dianaktirikan, Wani tidaklah rasa macam sebegitu rupa yang sampai anak tiri ke apa. Cuma Wani rasa macam mungkin ada segolongan ataupun segelintir kategori kumpulan yang mungkin diorang nampak Wani hanya ibarat penyanyi biasa yang tak sama hebat dengan artis yang lain yang ada dekat Malaysia ni kan. So sedikit sebanyak Wani pun rasa macam agak sedih juga. Wani fikir, macam mana aku nak buat orang nampak bakat aku ni kan. Sedangkan kalau orang yang memang kenal Wani dah bertanding dari umur sekolah rendah. Betul, dari bintang kecil. Idola kecil kan. Kamila Bintang. Ya, dan juara. Lepas tu masuk banyak sangat competition di Astro juga. Dah menang semua. Tapi orang still tak nampak. So Wani tak tahu silapnya di mana. Tapi rasa sedih juga. Memang even until now I am trying very hard untuk ketengahkan lagi my capability. Tapi itulah dia. Maksudnya hanya orang yang betul-betul hargai je nampak bakat kita macam tu. So itu yang terluah Wani dilepaskan di social media tu. Dah tak tertanggung ke rasa tu? Yang di social media tu sebab agak kecewa juga. Sebab untuk pertandingan itu Wani dah cuba dari umur 15 tahun dengan lagu First, Wani Jangan-Jangan. So setiap tahun Wani cuba masuk tapi tak pernah lepas. Even though lagu Wani memang waktu itu mendapat sambutan baik lah di platform digital dan platform muzik. Tapi tak lepas ke peringkat, apa orang kata, peringkat itu tertentu tu. Kecewa lah sebab Wani rasa macam kenapa? Apa lagi? Bukan, Wani rasa macam macam mana orang lain boleh lepas? Macam kenapa tidak Wani Carey macam tu? Tapi bukan Wani nak cakap Wani bagus ke apa, bukan. Cuma maksud Wani dah 8 tahun Wani mencuba
Tapi tak pernah lepas satu pun. Tapi ada kawan-kawan yang lain first time mencuba dapat. So Wani macam, apa kurang ni dalam diri Wani macam tu lah. So Rani rasa, yelah maksud saya berbalik kepada tadi soalan. Rasa seperti yelah mungkin orang tak nak pandang Wani, ataupun mungkin orang meletakkan tepi dulu nama Wani, ataupun mungkin orang hanya akan ambil Wani bila macam okeylah, okey kita dah ambil Wani, mungkin last ke apa ke. Tapi kita tak benda-benda tu Wani. You rasa tak bila kalau saya tak terfikir pun benda tu sebenarnya nyata, which is banyak je sebenarnya orang letak Wani carry ni as a last minute option. So Wani rasa macam macam mana Wani boleh tahu, sebab one day tu ada orang nak offer untuk masuk competition sekian ni. Okay, Wani sebenarnya Wani dah kata saya tak nak masuk competition. Tapi bila dia dah minta tolong semua benda, Wani accept, and then Wani cubalah cari my own penari untuk join the competition. Sekali diorang kata, Wani, kita orang dah dengan artis ni. So Wani macam, bila korang tahu benda ni kan? Sebab Wani baru dapat offer ni. Diorang kata, kita dah tahu 2 minggu lepas. Maksudnya Wani tanya lain-lain, semua dah ada penari diorang kecuali Wani. So Wani macam, am I the last option kat sini? Sebab Wani je yang tahu last minute. So Wani macam, tak apalah, buat. Orang kata banyak dugaan dia datang waktu competition tu, tapi berjaya ke final dan berjaya juga mendapat tempat. So Wani rasa, orang kata rezeki tu tak salah alamat lah. Walaupun orang kata kita ni last option ke apa, tapi Wani sentiasa ingat kata-kata Mama Wani, which is tak kisahlah orang anggap kita last option ke apa, yang penting kita semangat nak buat sesuatu tu. Sedih tak Wani? Sedih, sangat sedih. Tapi sebab semangat Wani bawa tu memang Wani bawa semangat Mama Wani dan adik-adik Wani semua yang support dari kecil. And memang pernah sampai tahap Wani nak berhenti menyanyi. Maksudnya macam I don't want to be singer anymore in this industry. Tapi Wani rasa macam it's my passion. It's biggest passion yang Wani buat dari umur 5 tahun, bertanding menyanyi dan sebagainya. Dan Wani rasa itu adalah rezeki paling besar yang mengubah hidup Wani sekeluarga sampai sekarang. So Wani rasa kenapa aku perlu berhenti hanya kerana orang tak memandang bakat ni. Wani rasa mungkin bukan sekarang lah waktunya, tapi I will keep trying sampai berjaya. Wani pernah rasa yelah satu sedih, menangis mengenang apa yang layanan diterima terhadap Wani, dan mungkin daripada mak sendiri yang melihat, dan of course mak yang bawa Wani ke sana ke sini sebelumnya masuk pertandingan sebagainya. Betul. Mungkin mak juga pernah memberi kata-kata, okeylah mungkin cukup setakat di sini saja ke? Mama tak pernah menggalakkan saya berhenti ke apa, sebab walaupun dia tahu saya memang kadang-kadang saya sedih, kadang saya frust yang tahap macam pernah menangis depan mak? Tak pernah, sebab saya anak sulung dan saya rasa macam saya tak nak nangis depan mak saya, sebab saya jenis yang orang kata bila sedih saya tak nak orang nampak. Tapi mungkin sebagai mak dia tahulah saya sedih kan. So apa orang kata, Mama hanya kata it's okay, jangan pernah putus asa, biarlah orang tak nampak sekarang, tapi kalau kakak minat, you just keep doing. Dia tak pernah cakap, okay kalau kakak penat ke apa, stop je lah, tak pernah. Sebab dia tahu, that's my passion, kenapa saya nak berhenti benda yang saya minat. Di mana Wani lepaskan kesedihan Wani? Seorang dalam bilik. Sebab Wani tak ada ayah kan. So Wani sentiasa bercakap dengan ayah Wani bila seorang-seorang, because bakat yang Wani dapat tu memang dari arwah ayah Wani. And yelah macam walaupun dia tak ada, tapi Wani tahu dia mendengar. So orang kata banyak waktu tu bersorangan dalam bilik, dan bila keluar bilik Wani pretend nothing happen. So orang kata cukuplah Wani je yang tahu, dan Wani luahkan kepada siapa. Tapi macam Mama, Wani tak nak sedih sebab I know Mama mengharapkan Wani, because Wani anak sulung dan orang kata memang I help my family too. So Wani tak nak dia nampak macam apa yang Wani buat ni adalah beban kepada dia. So Wani nak nampak yang sebenarnya I'm happy with my job, dan setiap rezeki yang datang itu Wani happy untuk share dengan family. Tapi kesedihan tu biar Wani seorang je lah yang tahu. Adik-adik faham tak Wani? Adik-adik
Wani tak tahulah diorang faham ke tak, sebab macam adik Wani gap sangat jauh dengan Wani. Adik yang kedua 7 tahun beza, dan yang lebihnya bawah dia lagi jauh juga. So macam Wani boleh kata because Wani dengan adik-adik tu bukan kiranya macam adik kandung lah, diorang adik tiri, ayah baru kan. Tapi memang orang kata gap tu ada. Cuma diorang nampak Wani ni jenis very hardworking, dan they are trying to orang kata respect my work lah. Sebab dari cara diorang tak ganggu Wani, tapi bila event semua diorang turun, bila ada competition ke apa diorang undi. Dalam cara macam tu Wani nampak okay, diorang macam takut nak approach Wani, tapi diorang support everything that I do. Yelah, tengok betapa Wani bekerja keras kan, daripada kecil. Kemudian sakit pun Wani bekerja kan Wani. Even until now. Nak cakap sakit tu sebenarnya macam sekarang pun macam Wani kata I'm still recovering, tapi Wani tak nak rehat lama-lama because Wani tahu orang lain ramai mengharapkan Wani. Contohnya my own label sekarang, they know I can go far, tapi orang kata dalam satu limit kita tetap akan sakit. Macam sakit yang Wani rasa sekarang ni adalah sakit yang lepas operation hari tu adalah benda yang lama Wani tahan. Tapi I think tak boleh simpan lama-lama. I have to do operation supaya tak mengganggu kerja seterusnya. Jadi cukuplah dalam 1 minggu itu Wani dah break. Wani rasa macam ramai orang dah tunggu Wani. I think ramai orang di belakang Wani yang nak tunggu Wani come back. Macam tu. Sakit apa Wani? Sakit nama dia inguinal hernia, which is kalau dalam bahasa easy term dia adalah macam angin pasang lah untuk perempuan. Tapi doktor cakap lepas ada operation tu ketulan yang dia buang tu actually dah ada dari kecil, cumanya Wani tak perasan, dan benda tu trigger sekarang. Maybe lepas Wani banyak buat kerja berat, dan balik pada Vietnam tu Wani demam teruk, batuk-batuk semua, dan that time baru Wani figure out yang sebenarnya benda tu dah macam kronik juga, sebab dah sampai dia punya benjolan tu dah sampai senak dekat perut, dan tak boleh bergerak langsung. So terus masuk emergency dan buat operation. Wani dalam keadaan yang orang kata Wani anak sulung, perlu bekerja untuk yalah tanggungjawab sebagai anak sulung besar kan Wani. Tak sihat pun kena bekerja juga. Kalau tak bekerja nanti nak dapat income macam mana kan. Betul. Terfikir tak mungkin satu hari mungkin akan ada kejayaan baru pada diri Wani selain daripada menyanyi. Kita tahu Wani pun pelakon. Ya. Wani pernah terfikir kalau Wani tak jadi penyanyi atau pelakon semua, Wani nak orang kata jadi kalau bukan lecturer, nak jadi legal advisor lah. Because itu apa yang Wani belajar juga. Dan kalau mungkin tidak ke arah legal itu, Wani nak orang kata jadi like business owner untuk my own company. Contohnya music production, apa orang kata untuk entertainment punya industri lah. Sebab jarang kan Wani kita tengok artis kita yang ada ilmu yang apa orang kata belajar tinggi-tinggi, dan kita tahu Wani setiap semester tu dekan kan, kita tengok. So dari segi pembahagian masa Wani, ialah pembahagian masa tu pun satu benda yang crucial juga, sebab disebabkan Wani adalah pelajar dan juga artis, gap Wani dengan rakan-rakan di universiti, di sekolah, memang Wani boleh kata Wani tak ramai kawan. Dan Wani banyak buat kawan bila pergi show, maksudnya shooting, banyak kawan-kawan dalam industri. Jadi nak rasa ada kawan yang macam rakan-rakan Wani yang lain tu, ada klik kawan yang okay setiap hari Minggu je jalan-jalan, Wani tak rasa benda tu. So orang kata memang Wani dah terpaksa berkorban untuk my teenage time lah dengan kawan-kawan. So that's why Wani banyak menyendiri, Wani lebih selesa seorang-seorang, dan berjumpa kawan pun hanya waktu kerja, balik sendiri macam tu. So bahagi masa tu standard lah, macam kita kena pandai-pandai susun sendiri. Sebab dah terbiasa dari sekolah macam ni, yang masuk sekolah ambil kehadiran, keluar photoshoot, recording, dan habis sekolah masuk balik, and then petang sambung lagi pergi radio, malam tuition, dan it goes on lah macam tu. Apa yang sebab kita tahu Wani cemerlang dalam SPM kan,
mungkin certain orang mungkin pendapat yang berbeza kan Wani. Bila dia dah bekerja, dah dapat pegang duit semua-semua, okey, belajar tu mungkin belum ada lagi dalam kamus hidup. Tetapi Wani memilih untuk sambung belajar. Orang kata sesuatu yang pada usia yang orang kata Wani dah pegang duit, dah bekerja ketika itu juga kan. Nak lagi belajar. Adakah ini mungkin impian daripada mak ataupun arwah ayah yang nak tengok Wani belajar tinggi? Kalau nak cerita pasal belajar ni pun ada kisah pahit dia jugalah. Dan sebenarnya dulu Wani boleh kata macam dari sekolah rendah sampai sekolah menengah disebabkan Wani busy shooting dan menyanyi. Wani dalam kelas kedudukan Wani agak corot. Okay. Sebab Wani rasa macam belajar ni tak ada apa. I want to be artist. Tapi apa yang menjadi turning point adalah dah nak dekat SPM. Waktu tu Wani dengar kawan-kawan semua macam berkatalah macam Wani ni tahu menyanyi je tapi belajar tak pandai. Okay. Itu dari kawan-kawan. Tiba-tiba satu hari Wani dipanggil ke bilik guru besar. Penolong guru kanan panggil. Dia panggil, dah ada guru besar sekali. Diorang cakap, Wani, saya tahu awak penyanyi dan awak dah banggakan sekolah awak. Tapi saya rasa macam awak tak boleh jadi penyanyi yang berjaya kalau pelajaran awak teruk. Okay. So saya macam, ouch, sakitnya benda tu kan. Dan bila dengar daripada guru-guru lain pun macam semua cakap benda sama, yang ada yang pernah cakap, awak takkan berjaya pun jadi penyanyi kalau pelajaran awak teruk. Okay. Yang cakap direct depan muka. So saya macam, kat situ terus macam, rupanya selama ni aku rasa macam aku hebat. Tapi sebenarnya di mata orang tak. Kalau pelajaran kita lemah. So, balik rumah Wani terus sedih. Wani sedih dan mama pun cakap juga benda sama sebab dia tahu result Wani teruk. Dan dia pesan, kakak, mama tak kisah kalau kakak nak menyanyi ke, nak belajar ke. Tapi kakak fikirlah, nak jadi penyanyi yang ada ilmu ke atau nak jadi penyanyi semata-mata. Dan saya pun tahu keluarga mama bukan dari orang yang senang. So, saya tahu, saya dah nampak macam mana susah payah hidup diorang yang sampai terpaksa, mama saya pun sampai SPM je terpaksa cari duit untuk keluarga. Dan itu adalah peningkatan yang paling tinggi lah untuk dia. Adik-beradik dia semua berhenti sekolah untuk tolong family. So kat situ buka mata Wani yang macam, okay, aku tak nak hidup susah ni dah. Sebab Wani tahu struggle mama Wani untuk besarkan Wani dalam cara yang susah tu sangat susah. So kat situ Wani terus bernekat, okay, Wani SPM dalam masa 2 minggu sahaja Wani betul-betul orang kata fokus. Dia macam tiba-tiba berubah jadi orang yang lain. Fokus, setiap hari buat buku revision tu. Dari first, boleh kata habislah buku tu. Lagi-lagi subjek maths semua habis. Daripada Wani dapat result ED untuk maths dan untuk SPM, Wani berjaya maths dapat B+. Which is Wani rasa Wani lemah dalam kira-kira. Tapi disebabkan result tu Wani terus macam, aku satu membanggakan lah untuk diri sendiri. Sangat membanggakan sebab Wani rasa macam aku boleh buat sebenarnya. Tapi rupanya sebelum ni adalah kerana Wani tak fokus. Okay. Dan disebabkan itu, Wani berfikir, okay, kalau buat SPM betul-betul, mana tu dapat scholarship untuk masuk universiti, so tak payah keluar duit. Itu yang Wani fikir. Dan Alhamdulillah benda tu dapat kerana result SPM Wani. So kat situ sebenarnya memang Wani tengok dah meringankan beban Wani, meringankan beban family. Dan Wani nampak rakan-rakan yang lain struggle. So kat situ bukan kita nak bangga diri, tapi Wani rasa ini I deserve to be in this place. So itu yang membuatkan Wani rasa kenapa Wani nak pursue my study sampai ke degree dan insyaAllah master dan PhD. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Wani sebagai pelajar, anak dan juga dah orang kata yelah bekerja, ada kerjaya. Mungkin apa yang Wani dah buat untuk family Wani? Untuk secara peribadinya. Okay, secara peribadi ini yang Wani rasa Wani membantulah. Yang sebenarnya Wani boleh kata banyak juga dari segi keselesaan rumah. Sebab dulu rumah Wani macam okay lah, rumah teres biasa. Tapi disebabkan competition menang, okay, Wani upgrade. Wani macam tambahlah macam orang kata bumbung rumah pergi besar lagi. Lepas tu and then Wani support my mom belikan kereta. Sebab sebelum ni diorang pakai kereta kecil je kan. And then Wani sendiri mampu beli kereta sendiri.
which is Wani rasa tak menyusahkan orang kalau Wani drive sendiri. And then dari segi untuk kampung pula, nenek Wani di Sabah, dia sangat susah dan Wani tolong dari segi untuk maintenance rumah dia. Sebab Wani rasa macam dorang semua ada waktu dorang support Wani waktu susah. So I think setiap benda yang Wani capai tu adalah Wani nak give back untuk semua ni. Mama Wani, adik-beradik Wani. Adik-beradik Wani pun Wani tolong dari segi, okay, nak beli apa, nak tuition, nak baju, Wani beli. Sebab dulu Wani tahu Wani nak, Wani tak dapat. Okay. Ya, Wani nak masuk tuition pun susah nak bayar. So, Wani tak nak orang lain dalam keluarga merasakan susah itu. That's why Wani nak tolong sebanyak mana Wani boleh lah. Dan wajah-wajah inilah yang sentiasa yang ada dalam pemandangan Wani. Betul. Lebih-lebih lagi Mama Wani lah, because Wani tak ada ayah dari umur 1 tahun. So Wani rasa my mom is everything. Dan Wani tak boleh nak berkira dengan dia langsung. Sebab dia lah Wani ada di mana Wani berada sekarang. Wani, kalau mak ada sekarang di sini, Wani nak cakap apa? Wani cuma nak cakap, macam dulu memang Wani seorang anak yang rebellious. Sebab anak sulung, keras kepala. Dan Wani tahu Wani banyak buat mama sedih kerana orang kata-kata Wani yang kasar dan juga yang degil. Tapi sekarang ini Wani rasa mungkin Wani tak boleh hidup tanpa dia, kerana dia adalah orang kata yang dia yang mendorong Wani untuk teruskan apa yang Wani buat. Tak kisah menyanyi ke, belajar ke, dalam persahabatan ke, semua dia ada. Dia yang comfort Wani. Dan even though ada satu saat bila Wani macam tak ada job, dan Wani rasa macam, alamak, macam mana nak tolong ni kan, tak ada duit ni. Tapi mama kata macam, tak apalah kak, macam bersyukur je dengan apa yang kita ada. InsyaAllah nanti kalau kita buat tu, Tuhan akan bagi lebih. Maksudnya dengan cara kita bagi apa sikit-sikit yang kita ada. Dan betul, Allah tu bagi lebih banyak. Dari segi wang, keselesaan dan sebagainya lepas tu. Dan andailah ayah Wani tu ada. Andainya lah, Wani tak pernah imagine kalau dia ada ke apa. Tapi Wani teringin sangat nak dia tengok apa yang Wani achieve sekarang. Dan Wani nak dia nampak bahawa isteri dia berjaya besarkan seorang anak, seorang diri. Sebab mama Wani besarkan Wani sebagai ibu tunggal. Dan Wani berjaya untuk tolong balik keluarga dia. Dan I hope that ayah Wani itu nampak Wani dari atas lah. Dan of course bangga dengan pencapaian Wani. Ya. Ya. Tak nak nangis lah. Abang Sudi ni tak baik buat macam ni lah. Dan mesti percaya yelah, perkongsian Wani ini lahir daripada hati kan. Dan daripada awal tadi kita borak, dan Abang Sudi tahu dah sebenarnya perjuangan kita ni bukan mudah Wani kan. Betul. Kan setiap apa yang kita buat itu pasti akan ada liku dia, cabaran dia. Sebab bila nak mencapai kejayaan itu terlalu banyak rintangan dia. Antara kita mampu untuk hadapi ataupun kita mengalah, itu sahaja pilihan yang kita ada. Betul. Dan mesti percaya Wani seorang yang sangat kuat. Dan Wani punya cita-cita yang tinggi, dan saya pasti benda ini akan menjadi inspirasi kepada semua orang yang tengah menonton kita ketika ini, yang mendengar kita kan. Dan Wani sendiri pun dah tahu apa susunan perjalanan Wani juga kan. InsyaAllah memang itu yang apa orang kata saya harapkan lah. Sebab saya nampak kawan-kawan yang muda semua kan, I mean ada yang datang daripada keluarga yang senang. Betul. Dan ada juga yang fikir macam okay, tak payahlah, tak payah kerja, tak payah apa, ada family yang sara. Tapi apa yang Wani boleh kata adalah sebenarnya kepuasan dalam diri sendiri itu bila kita usaha dan kita tahu liku-liku hidup yang kita lalui. Benda tu sebenarnya yang mematangkan kita dan membuatkan kita untuk tahu macam mana nak handle the situation in the future, dan macam mana nak jadi orang yang lebih bersikap rasional lah in the future.
Okay, kita tak nak sedih. So yang terakhir ini mungkin Yes. sesuatu yang Wani nak katakan kepada semua peminat. Of course yang sentiasa menyokong Wani dan juga kepada semua orang-orang yang menyayangi Wani. Okay, kepada semua yang mendengar podcast ni sekarang, yang memang tak tahulah dari umur berapa diorang support Wani kan. Sebab Wani tahu Wani bermula sangat awal dalam industri. Mungkin ada yang dari zaman sekolah follow Wani sampai dia pun dah grad sekarang. So Wani cuma nak cakap kepada semua penyokong dan peminat Wani, terima kasih sentiasa ada dengan Wani. Mungkin peminat Wani pun tidak sehebat peminat orang lain, tapi Wani percaya biarlah peminat itu sikit tapi semuanya yang setia dengan kita. Semangatnya besar. Semangatnya besar dan semangat mereka yang mendorong Wani untuk terus berkarya dalam industri. Dan Wani rasa tanpa peminat pun sebenarnya penting. Yang mendengar lagu-lagu kita, yang membuatkan lagu kita famous dan viral, tanpa mereka pun tak ada Wani dekat sini sekarang. So thank you so much everyone. Dan Abang Sudi pun sentiasa mendoakan Wani untuk terus cemerlang. So Abang Sudi suka tengok bila Wani kongsi kecemerlangan dan pelajaran, kan kejayaan-kejayaan Wani dapat. So kita rasa macam kalau dia boleh, kenapa kita yang bekerja pun tak boleh, kan? Dan itu memberi kita semangat juga. Dan saya rasa dan Abang Sudi harap benda ini juga akan memberi satu suntikan semangat kepada orang lain juga, kan Wani? InsyaAllah. Sebab saya tahu Abang Sudi pun memang dah kenal saya dari sekolah. Dan saya pun kenal orang kata orang-orang yang memang dari siapa yang akan catch up cerita saya waktu saya sekolah, saya berjaya lah SPM, dan Abang Sudi antara seorang daripadanya, which is I really appreciate you. Dan thank you so much lah Abang Sudi menjemput Wani hari ni. Terima kasih Wani bersama dengan Abang Sudi, dan insyaAllah semoga semuanya baik-baik, okay? Dan sekali lagi, terima kasih bersama dengan Abang Sudi di Confession Bilik Gelap. Minta maaf kalau sudah membuatkan Wani mengangkat mata. Tak dan apa. Kita jumpa lagi dalam Confession Bilik Gelap. Thank you.